Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid tahun 4. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey, untuk minggu ni kamu masih lagi di unit yang sama, iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan kamu akan mempelajari tajuk tentang peranan sultan, peranan bendahara dan peranan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Sebelum kita pelajari tajuk hari ini, kita ulang kaji dulu ciri-ciri tokoh terbilang yang telah kamu pelajari pada minggu lepas. Seorang tokoh yang terbilang mesti ada sikap kegigihan, sanggup mempertahankan kedudukan negara dan berani berkorban untuk negara. Okey, kamu ingat lagi tak soalan cikgu tentang nilai murni yang perlu ada pada tokoh terbilang? Okey, kamu boleh ambil ketiga-tiga ni untuk dijadikan nilai murni. Okey, nilai murni maksudnya nilai yang baik yang ada pada diri seorang tokoh terbilang. Okey, kita pergi tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu peranan tokoh terbilang. Kita akan lihat peranan sultan, peranan bendahara dan peranan laksamana. Okey, tapi sebelum tu kamu lihat dulu. Okey, yang cikgu bulat ni, ini adalah golongan-golongan sultan. Cikgu dah kategorikan dia. Okey, Paramiswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin ni adalah golongan sultan. Okey, untuk bendahara ni, untuk yang bendahara ni, dia adalah bendahara. Tun Perak ni adalah bendahara bagi negeri Melaka, dan Laksamana Hang Tuah ni adalah Laksamana untuk negeri Melaka. Okey, faham semua setakat ni? Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita lihat peranan sultan dahulu. Okey, peranan sultan yang pertama adalah pemerintah yang tertinggi. Okey, dia adalah pemerintah yang tertinggi. Dan kedua, dia menjadi lambang perpaduan dalam masyarakat Melayu. Okey, dalam hierarki kan, kedudukan sultan mesti di atas. Jadi dia menjadi lambang perpaduan kepada masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat. Okey, yang pembesar, lagi dia ada golongan rakyat dan golongan hamba. Jadi dia menjadi lambang untuk perpaduan masyarakat. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, melantik pembesar yang berkelayakan menjalankan pentadbiran. Okey, jadi sultan ni dia ada kuasa untuk melantik pembesar untuk menjalankan urusan pentadbiran. Okey, kita lihat nombor 4. Nombor 4, okey, sultan ni dia menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Contohnya, kerajaan Melayu Melaka telah menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Untuk apa? Untuk keselamatan, supaya kerajaan Melaka ni tidak diserang oleh kerajaan Siam. Okey, yang kelima adalah ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, seterusnya yang keenam, mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Okey, nombor 7, menerima kunjungan pedagang asing dari Melaka. Menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Okey, itu adalah peranan sultan. Dan akhir sekali, memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Apapun, sultanlah yang mengetuainya. Okey, kita pergi yang seterusnya, peranan bendahara. Okey, kita lihat peranan bendahara. Apa peranan bendahara ni? Okey, yang pertama, dia menjadi penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. Okey, kalau sultan ni dia ada membuat keputusan apa-apa, sebelum dia buat keputusan apa-apa, dia mesti minta nasihat daripada bendahara. Okey, yang kedua, menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Okey, dia menjadi ketua-ketua kepada pembesar-pembesar lain. Okey, yang ketiga,
menjadi pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Okey, yang keempat, menjadi ketua diplomatik. Kelima, menjadi ketua hakim. Keenam, mengetuai angkatan perang. Dan yang ketujuh, menjadi pemangku sultan semasa Sultan gering atau keluar negara. Apa maksud gering? Gering tu bermaksud sakit. Bila sultan sakit, bendahara akan menjadi pemangku sultan. Okey, faham setakat ni peranan bendahara? Okey, ada 7 peranan bendahara. Okey, kita tengok peranan yang terakhir, iaitu peranan laksamana. Bukan laksa di mana ya, laksamana. Okey, laksamana ni peranan dia yang pertama, mengetuai angkatan laut Melaka dalam melakukan serangan. Okey, macam pahlawan lah laksamana ni. Okey, dia kalau zaman sekarang ni macam askar. Okey, ketua askar tu dia mengetuai angkatan laut Melaka dalam melakukan serangan. Okey, yang kedua, mengetuai utusan keluar negara. Apa-apa ada utusan dari sultan, dia yang akan ketuai. Okey, untuk bawa utusan ke luar negara. Okey, menjadi duta atau wakil bagi kerajaan Melaka. Yang keempat, menjadi pengawal peribadi sultan kerana keberaniannya. Okey, ke mana sultan nak pergi? Okey, bendahara akan menjadi pengiring. Okey, menjadi pengawal. Okey, yang kelima, menjaga keamanan perairan Melaka daripada ancaman musuh. Dan yang keenam, menjaga keselamatan para pedagang yang menjalankan aktiviti perdagangan di Melaka. Melaka ni sebuah pusat perdagangan. Okey, ramai pedagang-pedagang asing datang untuk berdagang di Melaka. Jadi, yang menjaga perairan Melaka ni adalah laksamana. Okey, cikgu harap kamu faham tajuk peranan sultan, bendahara dan laksamana. Okey, kesimpulannya, tanggungjawab dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh sultan, bendahara dan laksamana dalam menjalankan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka. Itu pentingnya tanggungjawab untuk menjalankan peranan masing-masing supaya dapat mengukuhkan kedudukan Melaka. Okey, salam kemerdekaan. Sekian. Terima kasih. Stay home, stay safe. Assalamualaikum.